KPM. Hello, hai. Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Mahir di Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini. Yap, akan temankan adik-adik sampailah ke hujung rancangan. Selama 1 jam ini kita akan memanipulasi alatan dan belajar sama-sama mata pelajaran yang sangat menarik. Kak Eli rasa ramai sangat suka mata pelajaran ini sebab kita boleh menggunakan kreativiti kita bersama dengan cikgu kita iaitu Cikgu Siti Nur Fatihah. Ya, Eli. Untuk pertama kali cikgu digandingkan dengan Eli. Ya, walaupun cikgu banyak kali datang ke Mahir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar manipulasi alatan untuk mata pelajaran pendidikan seni visual tahap 1. Ya, betul. Kita akan belajar bidang membuat corak dan rekaan iaitu teknik tiupan. Baik, kalau cerita pasal tiupan ni semestinya kita kena jaga-jaga dengan SOP kita. Betul-betul. Kena jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Baik, cikgu saya akan sanitasi tangan saya dulu. Cikgu, giliran cikgu, kemudian baik, okey. Jadi kita akan sama-sama belajar dengan cikgu dan juga adik-adik di rumah pun boleh juga lakukan. Ya, boleh kita lakukan bersama-sama di rumah. Apa yang kita perlukan hari ini ialah untuk kalau kita nak maklumkan kepada murid lah kalau nak ambil bahan siap-siap. Kertas, warna air, straw. Straw sebab kita nak tiup. Oh, betul. Kalau Eli nampak sebelah cikgu ada apa ni, Eli? Belon. Kalau kita nak bagi belon jadi saiz macam ni, kita perlu buat apa? Tiup lah. Ataupun ada alatan yang tambahan lah. Betul. Jadi, apa cikgu nak kaitkan dengan belon hari ini ialah teknik tiupan kita. Di mana kalau Eli perasan kalau warna yang ada pada belon kita iaitu warna merah, warna biru dan warna kuning merupakan warna asas yang terdapat dalam pendidikan seni visual. Dan juga warna dalam jalur gemilang. Ya, betul. Cuma satu dekat sini, Eli. Satu warna dalam jalur gemilang tak ada. Itulah warna putih. Ya, betul. Bukan cikgu tak letak tapi sebenarnya cikgu nak fokus kepada warna asas iaitu warna merah, biru dan kuning dalam teknik tiupan. Baik, jadi apa bezanya cikgu meniup secara perlahan dengan kuat ni? Kalau kita tengok setiap teknik yang dilakukan dalam tiupan ni kita ada orang kata tahap-tahapnya tersendiri kan cikgu? Betul. Okey, kalau untuk menghasilkan tiupan ni Eli, biasanya kalau kita nak tiup, kita boleh tiup dengan kuat ataupun perlahan. Baik. Setelah itu alat yang kita gunakan untuk menghasilkan tiupan adalah straw. Panjang straw akan mempengaruhi macam bagaimana kita hasil karya kita nanti. Yang tu kita akan belajar pada sesi yang seterusnya. Untuk sekarang ni, cikgu nak bagi tahu Eli dan murid-murid di rumah bahawa bahasa seni yang kita akan terapkan pada hari ini ialah unsur seni iaitu warna, jalinan dan garisan. Ingat 3 Itu adalah unsur seni. Warna, jalinan, garisan. Manakala prinsip seni, kita nak belajar tentang ritma dan pergerakan dan kepelbagaian. Panjangnya, banyak betul. Saya rasa macam belajar pendidikan muzik. Sebab sebelum ni cikgu akan ambil satu sahaja unsur seni dan satu prinsip rekaan. Tapi bila dah lama-lama ni cikgu yakin murid kat rumah pun dah pandai. Dah biasa dengan apa yang cikgu dah sebut ni. Jadi kita akan kupas dengan lebih lanjut untuk sesi yang seterusnya. Sebab kalau kita cakap, kita tak amalkan, kita tak buat sendiri, kita macam kurang faham. Betul. Kalau kita buat, senang faham. Baik. Itu adalah kata dalam bahasa Inggerisnya practice makes perfect. Okey. Jadi cikgu, adakah kita dengan menggunakan penyedut minuman kita dapat hasilkan corak yang kita inginkan? Contohnya kalau nak buat bentuk muka manusia ke okey, untuk pengetahuan Eli, untuk bidang membuat corak dan rekaan, tajuk tu sendiri buat corak
buat rekaan. Maksudnya ada dua perkara yang kita perlu lakukan, iaitu buat corak dan rekaan. Apa itu corak, apa itu rekaan? Contoh, corak kita nak buat nanti ialah tiupan. Hasil dia macam ni. Nampak tak? Ni tiupan hasil dia. Tapi rekaan dia, kita buat rekaan topi. Ini topi. Topi adalah rekaan. Kita boleh macam ni, kita boleh guna untuk hari jadi. Kalau warna yang macam ni, rasa-rasa sesuai untuk majlis apa? Macam majlis menyambut hari kebangsaan lah. Ya, betul. Jadi kita boleh menggunakan corak-corak yang ada untuk menghasilkan rekaan. Kalau tengok macam sebelah Eli tu, kita ada boleh pelbagaikan rekaan. Macam sebelah Eli tu, kita hasilkan pakaian anak patung. Tak semestinya kalau macam cikgu mengajar dalam kelas buat topi lah semua. Tak, sebenarnya kita boleh pelbagaikan. Kita kena kreatif untuk hasilkan corak dan rekaan. Kalau macam material yang digunakan ini adalah kertas. Kalau macam kain, cikgu boleh melekat bagus soalan tu, Eli. Okey, kalau kita tengok kat topi ni, cikgu guna kertas. Dekat botol minuman ni pun cikgu guna kertas. Tapi Eli, cuba tengok dekat topi ni. Ini adalah fabrik. Tapi kita aplikasikan teknik tiupan untuk menghasilkan corak pada topi. Baik, maksudnya boleh menyerap juga dan boleh menyebarkan tiupan corak tiupan tu boleh. juga. Kita kena pilih medium yang sesuai. Sama ada fabrik pun kita kena tengoklah, jangan fabrik yang licin sebab warna tu tak boleh menyerap, ataupun fabrik yang terlalu menyerap nanti kita tak sempat untuk tiup. Pergerakan warna tu tak akan berlaku. Baik. Apa jenis warna ataupun bahan yang sesuai untuk kita lakukan teknik tiupan? Okey, untuk menghasilkan teknik tiupan biasanya kita akan menggunakan warna yang berasaskan air. Kerana kita perlu tiup. Jadi kalau macam kita guna warna pensel, macam mana nak tiup? Betul kan? Tak boleh lah. Tapi waktu PKP ni susah kita nak dapatkan barang. Betul. Okey, sebab pergerakan kita terhad. Lagipun kita akan keluar untuk bila perlu sahaja. Jadi kita kena kreatif. Macam mana tu? Kita boleh pergi dapur. Ambil apa warna makanan, warna merah untuk gantikan warna merah. Kalau kat rumah ada kunyit, bancuh-bancuh jadi warna kuning. Ataupun macam cikgu, dekat rumah cikgu ada bunga. Ada bunga warna biru. Kita boleh hasilkan warna menggunakan bunga ataupun alam semula jadi. Itu adalah salah satu inisiatif kalau kita tak ada warna dekat rumah. Kalau macam cat rumah, cikgu tak boleh tak berkesan? Cat rumah boleh. Tapi kita kena tengok dia punya struktur juga, sebab kadang-kadang kalau terlalu pekat ataupun dia kurang bersesuaian dengan kertas ke permukaan yang kita gunakan. Tak merebak lah pula dia merebak tapi sikit-sikit je. Jadi tadi Eli ada sebut kataan memanipulasi. Maksudnya masa kita buat memanipulasi tu, kita dah dapat kesan, oh ini adalah kesan yang terbaik. Ini kurang baik. Jadi kita pilihlah yang kesan yang terbaik untuk hasilkan karya nanti. Macam tadi cikgu ada terangkan tentang perbezaan meniup secara perlahan dan kuat. Tetapi dari segi saiz penyedut minuman pun memainkan peranan juga, macam cikgu ada bagi tahu. Jadi apa selain daripada penyedut minuman, apa lagi medium atau bahan yang boleh digunakan sekiranya penyedut minuman tak ada kat rumah? Okey, selain daripada penyedut minuman, kita boleh guna, kalau kita ada pen, kita boleh buka yang atas, bahagian bawah kan kita dapat bahagian tengah. Kita boleh tiup. Kita akan aplikasikan apa yang cikgu cakap nanti untuk slot yang seterusnya. Wow, tak sabar je. Ya, betul. Baik, jadi hari ini kita akan melakukan pelbagai aktiviti juga cikgu. Kita akan hasilkan corak teknik tiupan dan rekaan topi. Topi ini bertemakan Hari Kebangsaan. Mesti Eli tak sabar nak buat kan? Tapi untuk teknik tiupan, cikgu seorang je yang akan tiup. Eli tak boleh. Alah, cikgu. Untuk buat topi, baru Eli boleh buat dengan cikgu. Tapi kan, kita nak minta murid-murid di rumah untuk buat sama-sama dengan kita lah. Sementara iklan nanti, bolehlah ada ambil barang dekat rumah. Buat persiapan. Baik. Saya akan duduk di tepi menyaksikan cikgu mengajar saya untuk berhasil tiupan. Jadi kita sebab baju Eli hari ini putih, takut cikgu tambah corak tiupan dekat baju Eli. Cantiklah sikit, ada kenangan cikgu. Baik, kita nak rehat seketika, tapi kita akan saksikan satu video yang dihasilkan oleh murid-murid cikgu. Ya. Betul? Betul. Selepas rehat kita akan saksikan video tersebut. Jadi kita kembali selepas ini dalam Mahir di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.
TV KPM. Adik-adik bersiap sedia sekarang kerana kita di Mahir Didik TV KPM dah nak memulakan pembelajaran kita dan memanipulasi alatan dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Tahap 1. Dengan topiknya iaitu tiupan bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Siti. Kenapa Cikgu Siti tidak memakai pelitup muka? Kerana selepas ini kita akan melakukan aktiviti tiupan. Jadi memerlukan teknik mulut. Tiupan. Teknik mulut tiupan daripada Cikgu Siti. Tapi bagaimanapun kita masih lagi menjaga SOP, penjarakan sosial, penjagaan fizikal dan kita akan sanitasi tangan sebelum memulakan aktiviti kita. Cikgu ya? Okey, boleh. Okey. Eli hulurkan sanitize. Silakan Cikgu. Okey. Cikgu sanitize tangan cikgu buat kali kedua. Sebab kita nak lakukan aktiviti yang seterusnya. Betul. Okey, Eli. Kat sini cikgu nak terangkan bahawa teknik tiupan biasanya menggunakan mulut untuk meniup. Tapi kita juga boleh menggunakan peralatan lain yang boleh mengeluarkan udara. Hair dryer? Hair dryer. Pengering rambut tu? Tu boleh juga. Pump belon. Tapi biasanya kat sekolah kita guna mulut je lah. Sebab takkanlah dari rumah nak bawa semua tu kan. Kipas boleh cikgu ya? Boleh. Kalau tanpa alat pun boleh, kita boleh tiup je. Tapi tak cantik. Bukan karya tu kurang menarik lah sebab kita nak ada kepelbagaian pergerakan tu. Baik. Saya faham. Kalau mulut kita boleh mengawal. Betul. Lagi satu Eli, cikgu nak terangkan pada Eli dan murid di rumah iaitu teknik tiupan merupakan corak tidak terancang. Kenapa kita kenali teknik tiupan ni sebagai teknik corak tidak terancang? Sebab kita apabila kita meniup, kita boleh rancang untuk meniup ke arah hadapan. Tapi bila kita tiup, kadang-kadang dia pergi tempat lain. Jadi kita merancang tapi belum tentu ikut perancangan kita. Betul, itu sebabnya kita kenali sebagai teknik tiupan ni adalah corak tidak terancang. Tidak terancang. Kalau terancang tu maksudnya kita boleh atur. Hari ni tiupan tak boleh atur. Tiup je. Kadang-kadang dia ke kiri, kadang-kadang dia ke kanan. Betul. Ikut suka hati dia. Tapi kita boleh adalah kaedah-kaedah untuk menghasilkan karya yang menarik. Okey, seperti kat sini kita ada hasilkan teknik tiupan dan rekaan. Okey, sebelum tu Eli, cikgu nak terangkan beberapa jenis straw minuman atau penyedut minuman yang cikgu ada. Pelbagai saiz. Okey. Kalau ni selalu kita minum air sedap tu kan. Yang ada warna hitam tu. Yang ada boba tu kan. Ini dia saiz dia yang lebih besar. Jadi bila kita tiup, kita akan tengok apa kesan tiupan menggunakan straw yang besar. Okey, straw yang seterusnya ialah straw yang kita beli air minum lah. Biasa. Seterusnya straw yang lebih kecil, halus je kan. Kita nak tengok ada perbezaan ke kalau kita gunakan saiz straw yang berbeza. Kalau kita tengok, lepas tu kita akan tengok kalau panjang macam mana, kalau pendek straw tu macam mana. Sebab jadi kalau kita straw yang panjang, kita tiup lambat dah sampai. Jauh perjalanan dia tu kan. Kalau pendek, kita tiup cepat sikit. Cepat tersebar. Jadi kita nak tengok apa kesan penggunaan straw yang berbeza saiz dan kepanjangan. Adakah cikgu akan gunting penyedut minuman ni? Kalau kita nak tengok perbezaan hasil karya yang menggunakan straw yang lebih pendek, kita akan potong lah. Kita akan gunting lah. Okey. Tapi Eli, sebelum tu cikgu nak maklumkan kepada murid di rumah bahawa warna yang cikgu akan guna hari ini adalah 3 sahaja, iaitu warna merah, biru dan kuning. Kenapa cikgu pilih warna merah dan biru kuning? Kerana warna tersebut merupakan warna asas. Apa itu warna asas? Warna asas ialah warna daripada pigmen yang asli dan tidak bercampur dengan warna lain. Tetapi Eli, apa keistimewaan warna asas ni ialah dia boleh menghasilkan warna lain. Warna lain? Campuran tu menghasilkan warna lain pula. Macam kalau Kak Eli tak ada warna kat rumah, ada 3 warna ni pun okey dah. Cukup dah. Sebabnya kalau cikgu ambil warna biru campur dengan kuning, dah jadi warna hijau. Betul. Kalau merah campur dengan kuning, dah jadi jingga. Kalau merah campur biru, dah jadi ungu. Daripada 3 warna asas, boleh jadikan warna yang lain yang dikenali sebagai warna sekunder. Tapi hari ni kita kena ingat warna asas. Warna asas paling penting. Yang seterusnya ialah unsur seni yang kita nak belajar ialah garisan.
Garisan. Kenapa cikgu kata garisan? Okey, kalau kita tengok hasil karya, nampak tak? Nampak macam garisan, garis atas, ke sini. ke atas begitu. Garis tebal, garis nipis kan. Macam itulah. dahan-dahan lah. Ya, pokok-pokok. betul. Itu adalah unsur seni garisan. Okey. Tadi warna, lepas tu garisan. Garisan, okey. Yang seterusnya ialah prinsip rekaan. Prinsip rekaan yang kita nak belajar hari ini ialah ritma dan pergerakan. Ritma dan pergerakan. Macam mana ada ritma dan pergerakan? Kertas ni gerak-gerak ke? Tak. Tapi kita tengok warna kita apabila ditiup tu menghasilkan pergerakan melalui warna dan garisan-garisan. Nampak tak? Pergerakan ke kiri, ke kanan, ke atas. Itu adalah ritma dan pergerakan. Okey, Eli, banyak sangat cakap lah. Ada satu lagi cikgu. Mana? Yang Satu bawah lagi. sekali tu. Okey, Eli dah tegur. Alah-alah, Eli dah tegur. Cikgu tunjuk teruslah. Saya tertanya-tanya. Okey. Ini adalah dua hasil karya. Mari saya tengok. Eli pegang satu. Okey, hasil karya tiupan yang cikgu dah hasilkan sebelum datang kat sini. Iaitu hasil tiupan dari arah sisi. Yang cikgu pegang adalah hasil tiupan dari arah sisi. Baik. Manakala yang Eli pegang adalah hasil tiupan daripada arah atas. Tapi kalau kita tak aplikasi, kita cakap je kurang faham Eli. Jom kita aplikasikan. Okey, cikgu dah buka dah Mas, jadi kena buat. Cikgu. Okey. Langkah pertama ialah cikgu ada warna. Ada biru, ada kuning, ada warna merah. Warna apa tadi? Warna asas. Yes, pijak. Okey. 10 markah. 10 markah. Okey. Seterusnya ialah cikgu akan ambil straw. Okey, penyedut minuman. Cara penyedut minuman. Caranya ialah macam mana cikgu nak transfer warna ke atas kertas. Okey, straw kita macam ni. Okey, ambil jari, letak dekat atas, tutup. Okey, masukkan dalam, masa kita masukkan dalam warna tak perlu tutup. Cikgu boleh angkat bekas Okey, cikgu warna ambil tu. Okey, masukkan straw dalam warna, tak perlu tutup atas ni Okey, masuk, dah masuk dalam warna baru tutup. Okey, jadi kita boleh ubah warna tersebut ke atas kertas dengan sangat mudah. Lepaskan tangan jari kita ke atas tu. Okey, warna dah menitis. Jadi lepas tu kita akan tiup. Macam mana nak tiup? Sekarang ni cikgu nak ajar teknik tiupan dari arah atas. Okey. Okey, dari atas maksudnya mulut cikgu mesti berada di atas. Okey, cikgu akan tiup. Wow. Okey, kita boleh bawa straw kita ke warna-warna yang belum tersebar. Okey, kita tiup lagi Eli. Oh, jadi bagi dia sampai nipis ya cikgu? Boleh. Kita ikut kita punya kreativiti, sama ada kita dah nak nampakkan garisan dia lebih halus, atau garisan tebal. yang lebih tebal. Tapi Eli kena ingat, ini adalah corak tidak terancang. Jadi kita boleh rancang, tapi belum tentu dia ikut menjadi perancangan kita. Okey, kita tiup lagi Okey, sekarang warna biru. Baik. Cikgu nak guna warna merah. Merah pula. Menggunakan penyudut yang sama? Boleh, sebab straw kita bersifat kalis air, jadi dia tak akan bercampur lah. Okay, kita guna teknik yang sama, celup dalam warna, ubah ke atas kertas, titiskan, kemudian kita tiup arah atas. Sekarang ni kita guna teknik tiupan arah atas. Wow. Ni dah jadi untuk warna merah. Sekarang cikgu guna warna kuning. Teknik yang sama, masih di atas, kita titiskan. Cikgu, adakah kita kalau macam murid-murid yang perlu nak melakukan aktiviti ini perlu mendapatkan pengawasan daripada orang lebih dewasa? Semestinya. Kalau dekat sekolah, cikgu akan pastikan cikgu akan pantau aktiviti murid. Sebab apa? Kadang-kadang kalau nama pun tahap 1. Murid tahap 1 masih berumur 7 hingga 12 tahun. Jadi mesti memerlukan pemantauan. Kenapa Eli? Eli nak tahu tak? Kadang-kadang dia ubah, dia transfer warna ke atas kertas, dia tiup. Kadang-kadang dia tak tiup, dia sedut. Sedap sebab pula. terbiasa kan? Kan bahaya. macam sedap je kan? Betul. Terpula minum warna bahaya. Lagi satu, kadang-kadang kalau anak-anak kecil ni, terbiasalah macam-macam ragam ada kan? Betul. Okey, macam kat rumah pun cikgu tahu kadang-kadang kita tiup tu bersepah sana, bersepah sini. Tapi untuk menghasilkan karya seni, biasa untuk macam kalau comot kat sana, comot kat sini biasa. tu adalah perkara biasa. Tapi jangan kita bersikap sambil lewa, di mana selepas buat aktiviti biarkan terus bersepah. Mestilah kena kemas balik. Mestilah kena bersihkan. Nanti mak marah. Betul. Untuk berkreativiti ni kadang-kadang ada bahagian-bahagian yang kita terpaksa kotorkan, tapi kita kena utamakan
kebersihan. Okey, Eli. Cikgu akan sambung. Okey, sekarang ni teknik tiupan arah atas kita cikgu dah buat. Baik. Cuba Eli nampak kan, ada campuran warna kat sini. Kuning dah campur dengan biru, tiba-tiba dia jadi macam hijau. Sebab tadi cikgu kata merah dengan biru campur jadi warna Ungu. hijau. Merah, biru, ungu. Merah, biru, ungu. Kuning, biru, hijau. Nampak tak dekat sini ada warna hijau? Nampak. Tapi Eli, macam mana kita nak pastikan tiupan kita tak bercampur warna? Sekarang Eli nak tahu macam mana? Macam mana cikgu? Okey, contohnya bila kita tiup warna biru, pastikan biru tu kering dulu, barulah kita tiup warna yang lain. Maksudnya untuk menghasilkan karya hasil tiupan ni mengambil masa yang lama juga, cikgu? Ya, betul. Sebab kita selepas kita tiup, kita akan pastikan dia kering. Ada kita boleh keringkan menggunakan kipas angin, pengering rambut ataupun cahaya matahari. Sebab bila warna air ni dia perlu menyerap ke dalam, pigmen-pigmen warna ni perlu menyerap dalam kertas. Sebelum kita boleh menghasilkan tiupan yang seterusnya ataupun rekaan. Kalau tak, nanti dia akan meleleh dan akan mengotorkan kawasan sekitar ataupun hasil karya kita akan jadi kurang kemas. Jadi comot lah. Jadi perlu mengambil masa dalam berapa lama, cikgu? Okey, kalau untuk teknik tiupan biasanya kita akan, kalau dalam PDP bersemuka, masa tu kita selama sejam di sekolah. Okey, jadi kita akan pastikan murid tiup dan biasanya cikgu akan sediakan pengerim rambut lah supaya lebih cepat. Dia tidak akan tersebar juga ke, cikgu? Bukan, bila kita bawa guna pengering rambut tu, dia masih pergerakan tu berlaku, tapi taklah seperti kita lakukan tiupan. Okey, Eli, sekarang ni tadi cikgu ajar teknik tiupan dari arah atas. Sekarang kita nak buat dari arah tepi ataupun dari arah sisi. Okey, sama je kita transfer warna. Guna kertas yang sama? Boleh kita guna kesan yang sama, tapi kita titiskan. Okey, kalau tadi mulut cikgu berada di atas. Okey, macam ni kan? Okey, itu adalah teknik tiupan dari arah atas. Sekarang kita nak belajar teknik tiupan dari arah sisi. Jadi cikgu mesti macam ni. Ke tepi. Cikgu mesti berada di sisi. Okey, cikgu tiup kan. Dia macam dia kalau sisi dia akan pergi ke arah hadapan. Itu atas cara kita mengawal. Betul, cara kita mengawal. Kalau kita tiup daripada atas, dia macam dia berpecah kat situ kan. Okey, jadi kat sini ada dua dah kita belajar teknik tiupan dari arah atas dan arah sisi. Baik. Okey, Eli, tadi kita guna straw yang sama je kan? Sekarang kita nak cubalah straw yang besar ni. Yang besar pula. Cikgu kena tarik nafas. Cikgu. Pernafasan tarik. Okey, cara yang sama kita guna. Wow. Okey. Nampak tak? Besar kan? Okey, cikgu akan tiup daripada atas. Dia jadi kasar-kasar. Garisan yang terhasil, garisan yang tebal. Lepas tu cikgu kena tiup dengan lebih kuat. Jadi udara yang diperlukan adalah lebih besar lah. Udara yang banyak lah. Okey. Dan jadi kertas pun kena besar juga. Betul. Sebab kat sini kita guna kertas yang kecil. Tapi kalau kita ada ruang yang lebih besar, kita boleh tiup dengan sekuat hati. Jadi kalau begitu, saya tidak sarankan penyediaan minuman yang besar kepada adik-adik yang bawah umur lah maksudnya. Macam ni, bagus apa yang Eli cakapkan. Kak Eli sebut tadi tidak sarankan. Okey, sebenarnya semasa kita sebelum menghasilkan satu-satu karya, kita perlu manipulasi alatan dulu. Sebab apa? Kita nak tengok alatan mana yang paling bersesuaian dengan hasil karya. Sebab kalau kita terus buat, tiba-tiba cuba bayangkan kalau cikgu terus buat salah. Macam mana? Jadi lebih baik kita manipulasi dulu alat dan bahan untuk menghasilkan karya. Okey, faham? Okey, seterusnya Eli, satu lagi. Tadi kita tengok straw yang bersaiz besar dan straw yang bersaiz kecil. Baik. Sekarang ni tadi cikgu kata panjang dan pendek. Okey, sekarang ni cikgu nak straw pendek je. Okey, jadi cikgu gunting. Masa guna gunting, pastikan ada pemantauan ibu bapa. Hati-hati menggunakan gunting sebab nanti luka. Okey, jadi cikgu akan guna straw yang pendek. Yang panjang kita dah guna tadi kan? Okay, sekarang cikgu pendek. dah mercik-recik dah cikgu dekat tangan jadi cikgu. kalau dekat murid-murid kat rumah, pakailah apron. Sebab cikgu banyak baju, tak kisah. Tapi tu kena seni dah cikgu. Itu memang saja nak bagi kena baju supaya ada corak dekat baju. Kan kosong ni. Okey, cikgu pendek macam comel sangat dah. Jadi cikgu pun kena tunduk lebih. Okey, ni dari atas ni cikgu. Cikgu akan buat dari sisi pula lah. Dari sisi juga. Tapi macam boleh cikgu ya?
Allahu Akbar. Okey, cikgu try yang atas pula Atas senang lah. Ah. Oh, dia lebih sukar. Saya rasa dia lebih mencabar ya cikgu. Jadi setengah orang ada dia pernafasan dia kuat. Cikgu sarankan guna saiz straw bergantung kepada pernafasan kita. Baik. Kalau rasa selesa dengan straw yang panjang, gunalah straw yang panjang. Saya rasakan kalau pernafasan tu panjang boleh guna betul. minuman yang panjang. Tapi Eli tahu tak, dalam kelas selalu tiba-tiba murid, cikgu pening. Kerana sebab banyak sangat oksigen masuk, Betul. oksigen keluar. Jadi tiup. Tapi masa buat tiupan ni Eli, janganlah kita tiup manja. Kita tiup sikit, berhenti, tarik nafas. Tiup, tarik nafas. Tiup, tarik nafas. Barulah kita boleh bernyawa atau bernafas dengan betul. Okey. Kata seni Eli, tu memerlukan kesabaran. yang betul. tinggi. Okey, Eli. Kalau dah comot tadi cikgu pesan buat apa? Bersihkan. Jadi Kebersihan cikgu kena jaga. yang cikgu paling penting. sediakan tisu. Kita kena lap. Okey, macam kat sini walaupun kita buat kerja seni, sambil buat kerja tu kena lap, pastikan bersih. Jangan sepah-sepah. Setengah orang kata macam, alah kalau kena buat seni nanti buat tiupan, habislah baju kotor, habislah baju sekolah kotor, dah lah baju pun warna putih kalau pergi sekolah, habislah kotor. Nanti mak ayah tengok pun marah kan. Tapi sebenarnya punca daripada diri kita. Kalau kita pandai jaga kebersihan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Mak ayah pun tidak akan larang. Seronok je kan. Okey. Elin. Baik. Kita nak teruskan. Cikgu nak cerita tentang bahasa seni tadilah. Okey, bahasa seni tadi. Warna. Cuba Elin sebut warna yang kita guna hari ni apa? Warna apa? Warna asas, warna itu biru, merah dan juga kuning. Okey, yang seterusnya ialah garisan. Garisan tebal dan garisan halus. Ya Allah, pandai you. Cikgu ada Walaupun saya. murid kali pertama dah pandai sangat dah ni. Okey, boleh tak payah masuk tahap 1, pergi tahap 2? Cikgu. Okey. Sebab cikgu yang pandai je saya pun terikut sekali. Pandai. Okey, yang seterusnya cikgu nak tanya tentang prinsip rekaan. Tadi cikgu cakap ritma dan pergerakan. Eli rasa ritma dengan pergerakan kat mana? Dia menari ke? Alamak, dia berpecah kot. Betul. Bila kita tiup tu, hasilnya garisan tu, nampak tak arah garisan tu pergi masa tiupan. Seterusnya ialah kepelbagaian. Okey, kepelbagaian tu ada kepelbagaian warna, kepelbagaian garisan tebal dan nipis. Okey. Kalau untuk PSB, kita cakap kita akan mengaplikasikan bahasa seni untuk menghasilkan karya. Itulah bahasa seni yang ada dalam karya. Okey, Eli, tadi masa cikgu tiup, mungkin ada murid yang kurang jelas, tak nampak sangat lah kan masa cikgu tiup tadi. Apalah cikgu Siti ni tiup dari atas, dari sisi. Cikgu tiup pun semput. Kan? Okey, jadi cikgu ada siapkan video. Jadi murid dapat tengok dengan lebih jelas perbezaan hasil tiupan dari arah sisi dan dari atas. Okey, kalau Kak Eli tolong pegang. Okey, ini adalah hasil tiupan dari arah atas. Okey, pandai. Kita tak cerita lagi Kak Eli dah jawab. Okey, manakala yang Kak Eli sebut ni adalah daripada arah sisi. Warna yang kita gunakan warna yang merah, biru, kuning sempena Hari Kebangsaan. Jom kita tonton video untuk memberi murid kita dekat rumah gambaran yang jelas. Betul, supaya lebih faham. Okay? Baik, mari kita saksikan.
macam samalah hasil ni dengan video tadi tu. Jadi kalau adik-adik nak tahu, itulah sebenarnya gambaran ataupun cara teknik yang betul untuk menghasilkan karya daripada teknik tiupan ni dengan kertas yang lebih besar dan ruang yang lebih luas, cikgu ya. Betul. Dan kita kejap lagi kita akan sama-sama menghasilkan rekaan. Tadi kita hasilkan corak. Selepas ni kita akan hasilkan rekaan. Rekaan apa, Eli? Tada! Tada! Ada topi. Macam mana caranya? Kejap lagi sama kita akan lakukan. Adik-adik boleh bersiap sedia dengan bahan dan alatan juga di rumah. Dan yang paling penting, pastikan ada pengawasan ibu bapa atau orang yang lebih dewasa. Jadi kita rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Mahir Dididik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Mahir Dididik TV KPM bersama dengan Kak Eli dan juga Cikgu Siti yang mana kita tadi memanipulasi alatan kita Untuk tiupan. untuk mata pelajaran pendidikan seni visual tahap 1. Okey, inilah hasilnya tiupan tadi. Ya. Jadi macam cikgu yang dari arah sisi dan Kak Eli daripada arah atas. Okey, setelah menghasilkan corak, macam tadi cikgu cakap kita perlu hasilkan rekaan. Kalau lihat dekat depan cikgu ada topi, dekat hujung sana ada baju untuk patung. Jadi ada pelbagai rekaan yang kita boleh hasilkan daripada teknik tiupan. Okey. Tapi apa yang kita nak hasilkan hari ini adalah topi. Topi yang kita boleh gunakan untuk Hari Kebangsaan. Topi jalur gemilang. Ya, betul. Sebab kalau macam ada pertandingan sempena Hari Kebangsaan, bolehlah kita peragakan topi ni. Okey. Okey, jadi kita akan buat topi ni. Okey, nampak topi macam ni. Okey, ni hasil tiupan. Okey, hasil tiupan. Lepas tu kita akan hasilkan topi tersebut. Okey, Kak Eli. Okey, Kak Eli ada hasil karya tadi kan? Okey. Kak Eli cikgu ada sediakan template macam ni. Nampak tak? Bentuk macam pizza. Sedap ya. Sedap cikgu ni. Okey, bentuk macam pizza. Tapi kan cikgu macam mana nak hasilkan template ni cikgu? Okey, kalau untuk macam murid yang kurang mahir dalam untuk menghasilkan topi secara terus, cikgu akan sediakan template. Okey, cikgu akan tunjuk macam mana nak hasilkan bentuk macam ni. Okey, Kak Eli tengok, murid dan Kak Eli tengok dulu. Okey, langkah pertama ialah kita lipat. Siapa dulu lipat? Okey. Kak Eli tak payah. Kak Eli tengok je dulu. Okey, lipat bentuk segitiga macam ni. Okey, kemudian dah lipat. Okey, kita gunting yang bahagian hujung. Sayangnya. Tak apa, sebab yang lebih ni kita boleh guna nanti. Kita tak buang. Kita akan sebab guna. cantik. Okey, kita akan gunting ni. Okey, sampai hujung. Okey, dah siap. Okey, kita buka. Okey, dapat segi 4. Tapi tadi kita kata bentuk pizza kan? Okey, nampak tak yang ni? Kat bawah. Kemudian kita ambil. Okey, macam cikgu akan guna marker supaya lebih jelas. Kalau kat rumah tu guna pensel supaya kalau ada salah kita boleh padam. Okey, kita kena buat lengkungan di bahagian atas. Baik. Adakah lengkungan tu suka hati ikut ataupun ada? Macam ni. Kita buat je lengkungan, tapi masa kita hasilkan topi, kalau nampak bentuk dia tak berbeza, kita betulkan. Okey, cikgu akan buat lengkungan Okey, baik. Okey. Wow. Memang betul cikgu. Okey, dah ada Cikgu pendidikan seni visual. Tangan cikgu sekali jalan macam tu je. Okey, kalau untuk murid dekat rumah boleh guna pensel. Kalau salah boleh padam. Okey, cikgu akan gunting lah yang cikgu buat lengkungan tadi Okey, cikgu akan gunting. Okey, sementara tu Kak Eli boleh guna template yang cikgu sediakan untuk gunting juga macam cikgu. Disebabkan Kak Eli pun tidak pakar seperti cikgu. Bukan tak pakar, tapi bila kita baru belajar, kita perlu berlatih hari-hari. Betul-betul. Sebab kadang-kadang kat sekolah murid cakap, cikgu tak pandai. Baru nak belajar, macam mana nak pandai? Kalau dah biasa nanti pandailah. Okey, kita tengok Kak Eli pula berjaya tak Kak Eli buat. Jadi Kak Eli akan lakar guna pensel. Sebabnya kita takutlah sengit-sengit kan tak cantik. Alamak.
Tengok baru cakap. Alamak. Tak apa, perlahan-lahan. Kalau macam dekat rumah tu, kalau ada mak kan, kita sekarang PDPR kan, mak ayah boleh tolong pegang template. Ataupun kita beri template yang lebih keras. Lebih keras? Bila template yang lebih keras, senang kita nak buat lakaran. Singit dah. Okey, Kak Eli dah buat lakaran. Lepas tu, Kak Eli akan gunting. Cikgu bagi saya gunting warna ungu. Cikgu gunting warna merah. Memang kita ada ikut tema hari ni. Gunting bertema. Saya. Okey, jadi Kak Eli akan gunting. Sayangnya lukisan ni. Tak apa, nanti yang lebihan tu kita akan guna. Kita akan guna sehingga cebisan yang terakhir. Wow. Sambil-sambil Kak Eli potong tu, cikgu nak cerita-ceritalah sikit bahasa-bahasa seni yang ada kat sini. Kat sini nampak tiba-tiba ada warna hijau. Warna hijau adalah campuran merah dan kuning. Salah, biru dan kuning. Okey, Kak Eli pun dah potong. Cuba kita tengok sama tak? Okey, nampak macam pizza kan? Dah dapat bentuk macam ni Kak Eli. Okey, langkah seterusnya Kak Eli. Okey, kejap. Cikgu, kita perlu ada pita pelekat. Okey, macam mana kita nak guna pita pelekat ni? Okey, kita akan gulung. Gulung ni. Gulung yang hujung dari hujung. Dari hujung lengkungan ni ke hujung lengkungan ni bercantum untuk menghasilkan bentuk seperti kon. Nampak bentuk topi ni kan? Okey, sebelum tu ni kita cuba-cuba je. Nampak ni dah jadi macam ni. Tapi tak melekat lagi kan? Jadi kita akan gunakan pita pelekat untuk lekat bahagian hujung. Okey, kita lekat pada bahagian hujung. Okey, kemudian kita buka pita pelekat tersebut. Okey. Okey, kita bagi ke Eli lah. Cikgu, kalau macam ni bentuk kon, kalau saya nak buat bentuk lain macam saya pegang. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak kisah. Okey, lepas tu kita buka pita pelekat tadi. Okey, cikgu buka. Saya bantu. Okey. Cikgu tolong saya gulungkan. Okey, boleh. Okey. Kak Eli akan tolong bukakan pita pelekat. Kemudian Kak Eli cuba lekatkan. Sambung. Alamak. Bucu. Okey, jom kita buat sama-sama Okey, tu kena ada guru kemahiran, supaya nak bantu murid-murid untuk belajar teknik. Okey, menghasilkan rekaan. Okey. Langkah dia ialah kita ambil bentuk macam ni, letak macam ni. Okey. Pegang ni. Satu ke kiri belah ini, satu kanan kat sini. Okey. Pusing. Okey. Macam tu. Lepas tu pegang kat atas ni. Macam kita nak nampak tu. Sambung. Boleh? Kalau bentuk yang atas tu kena jadi bucu. Maksudnya di atas tu pastikan tidak ada lubang yang... Boleh ada lubang sikit, tak apa. Untuk dia bernafas. Ya. Okey. Dah berjaya. Okey, dah dapat bentuk kon. Okey, kita kemaskan. Senang kan? Begitu rupanya. Senang je. Ada setengah orang kalau guna bentuk macam ni nak masuk letak bunga, nak hadiahkan ke orang tu kan. Tapi hari ni kita nak hasilkan topi. Okey, dah jadi bentuk macam ni. Cuba letak. Dah siap. Tapi topi cikgu macam ni. Jadi kita nak buatlah yang bahagian bawah pula. Tapi Eli tengok, cikgu ada tambah dekat topi cikgu corak-corak ni. Kerawang-kerawang dia. Kita gunalah lebihan tu. Lebihan ni jangan buang. Okey. Sebelum tu kita nak buat yang bawah ni dulu Baik. Langkah pertama ialah kita potong bulat. Kita gunting bentuk bulat. Kenapa cikgu ada buat bulat yang kat tengah ni? Sebab kita ambil topi tadi, ukuran dia, letak atas kertas kita. Lepas tu bagi kat cikgu marker lah, tak apa, cikgu guna marker. Okey. Cikgu tepikan kat sini. Okey. Lakar bentuk kon tadi. Dekat atas kertas yang kita buat bulat tadi. Saya bantu kau. Okey, dah. Lepas tu kita angkat. Kita angkat kat tepi. Bulatan. Dia ada bulat macam ni. Walaupun comot tak apa. Macam ni. Jadi kita lekatkan terus. Kemudian kita ambil pita pelekat tadi. Untuk hasilkan bulatan yang lebih kecil dekat dalam. Okey, nampak ni? Cikgu letak kat dalam ni untuk bulatan yang lebih kecil. Okey, cikgu buat Kena buat dah laju cikgu je? Ya. Kita tengok masa bercemburui kita. Okey, dah jadi macam ni kan? Okey, lepas tu cikgu akan lipat dua. Okey, cikgu akan gunting yang kat tengah sekali. Okey.
Okey, gunting dekat tengah. Cikgu. Cikgu boleh laju. Dah jadi berlubang. Okey. Kemudian kita kena gunting macam ni. Oh, supaya dia senang untuk kita nak masukkan ke dalam topi kita tadi jadi tu. Kita pecahan-pecahan tu. Lepas tu lipat ke atas. Lipat macam ni. Lipat. Baik. Okey, boleh lipat. Okey. Lipat. Okey, sampai dia jadi macam ni semua. Buka. Okey, kemudian macam ni kan? Nampak ni dia jadi macam ni kan? Okey. Ambil topi kita. Okey, masukkan kat dalam kita punya topi tadi. Semua yang lipatan tu. Ya, semua lipatan tu. Jadilah topi. Wow. Mudahlah sebenarnya. Sangat senang. Tapi macam kalau kita tengok kali pertama, macam susah lah. Tapi kat sini cikgu belum gam. Okey, macam mana kita nak gam? Kita letaklah kita punya double sided tadi. Okey. Kalau kita letak double sided, okey kita letak kat sini. Okey, cikgu gam. Baik, sementara cikgu gamkan setiap bucu-bucu guntingan tadi tu, kita nak saksikan satu video ni. Betul. Di mana bukan saja topi kita boleh hasilkan menerusi kod. Okey, kalau macam hari ni kita tema kita nak buat topi hari kebangsaan, tak semestinya kita buat topi macam ni. Ada pelbagai jenis lagi topi lah kan. Selain pada topi, kita boleh buat patung. Jadi kita nak tengok murid tahun 1 menghasilkan corak tiupan dan rekaan tersendiri. Baik. Okey, jom kita saksikan. Jom kita saksikan. Kita sambungkan. Okey, cikgu akan sambung. Hai, hari ini saya nak buat tiupan. Jom kita start. Pertama, ambil watercolor ni. Cikgu kena kali dalam. Warna lain pula. Tak tahu lah warna apa. Dan warna biru. Tunggu kering ni, nanti kita buat bentuk. Okey, tunggu ya sampai kering. Okey, sekarang dah kering, kita boleh bentukkan dia. Jom kita mula lipat. Dah lipat, kita gunting tengah. Cuba teka nak buat apa ni ya. Pakai dari sana. Kita nak buat songkok. Dah jadi songkok. Saya pakai dia. Kita rambut. Songkok pun boleh buat. Cantik tak topi Kak Ellie ni? Kalau nak tengok hasil Kak Ellie punya topi kejap lagi, kita akan tunjukkan. Kita berehat seketika kembali dalam Mahir di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali di Mahir Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli dan juga Cikgu Siti. Kita dah saksikan hasil kita, kon kita ni. Jadi mungkin secara keseluruhannya Cikgu nak rumuskan. Okey, hari ini kita telah belajar untuk menghasilkan bidang mencorak dan membuat corak dan rekaan, iaitu corak teknik tiupan. Dan rekaannya ialah kita hasilkan rekaan topi, Eli, di mana kita mengaplikasikan bahasa seni iaitu unsur seni, warna, garisan Dan juga seterusnya ialah prinsip rekaan iaitu ritma dan pergerakan serta kepelbagaian. Okey, cikgu harap murid-murid yang menonton di rumah dapat belajar hari ini dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran teknik tiupan. Okey, Eli, kat tangan kita ada bendera lah. Cikgu, sebelum itu kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, Eli. Terima kasih juga, Eli. Sama-sama, dan harapnya apa yang diaplikasikan oleh cikgu dapat diguna dan dimanfaatkan oleh adik-adik di rumah. Jadi, betul. sempena dengan bulan Ogos ini merupakan bulan kebangsaan, Kak Eli dan Cikgu Siti ingin sarankan kepada adik-adik sama-sama kita kibarkan jalur gemilang bersesuaian dengan tema kita iaitu Malaysia Prihatin dan juga kibarkan jalur gemilang tanda solidariti. Betul. Kalau macam kita tak dapat pergi kedai beli bendera, kita hasilkan topi warna-warna bertemakan bendera pun dah menunjukkan semangat cintakan negara. Hashtag menang bersama. Sehingga kita jumpa lagi dalam Mahir Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye.